Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Hashim daripada kelas Teraputik 3A, nombor matrik DT12022. Okey, pada hari ini saya akan baca 4 potongan surah, iaitu yang pertama surah Al-Baqarah ayat 43, surah An-Nisa ayat 3, surah Al-Isra ayat 32 dan surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Okey, surah pertama surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Okey, terjemahan ayat. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Okey, sebabun nuzul, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan perintah kepada ahlul kitab supaya solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada ahlul kitab untuk mengeluarkan zakat yang diserah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubarak bin Fudallah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, zakat adalah kewajipan serta menunaikan solat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang yang rukuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti mukmin yang sejati. Okay. Seterusnya pengajaran ayat. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah patuh dan mendirikan solat 5 waktu secara berjemaah supaya kehidupan kita lebih tenang serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, tuntutan zakat perlu dilaksanakan agar harta yang kita perolehi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membuktikan kita sebagai umat Islam yang berkualiti. Selain itu, ketaatan terhadap segala perintah dan suruhan Tuhan agar kita menjadi bukti bahawa Islam adalah agama yang sejati. Okey. Seterusnya surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Terjemahan ayat. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu yang menikahinya, maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Okay. Asbabun nuzul. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa ada seorang perempuan yatim yang diasuh oleh seorang lelaki, bukan orang tuanya, sebagai wali dari si yatim itu. Lelaki itu tertarik dengan rupa paras dan harta si yatim itu dan dinikahi dengan mahar yang rendah. Setelah bernikah dengan si lelaki itu, ia tidak melayannya dengan baik. Pengajaran ayat. Sebagai seorang umat Islam yang patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah menjaga, melindungi dan memberikan nafkah yang secukupnya kepada anak yatim jika hendak bernikah dengannya agar anak yatim tersebut dapat merasakan kasih sayang dan rasa dihargai. Seterusnya, kita sebagai umat Muslim yang sejati mestilah mempunyai harta yang kukuh serta ajaran agama yang teguh untuk menjalankan poligami agar isteri-isteri yang kita kahwini merasa kasih sayang dan nafkah yang mencukupi. Okey. Seterusnya ayat ketiga iaitu surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terjemahan ayat. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Asbabun nuzul. Turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berzina. Lalu dengan tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang untuk melakukan perbuatan yang keji itu. Surah Al-Isra ayat 30 ini juga adalah salah satu potongan ayat yang mengingatkan kita supaya sentiasa berhati-hati dalam pergaulan, terutamanya pergaulan bebas, iaitu mengaku perbuatan zina. Pengajaran ayat ini. Pengajaran dari surah ini adalah
menjelaskan kita bahawa sebagai umat Muslim yang beriman, dilarang untuk mendekati perbuatan zina. Tidak hanya itu saja, dalam surah ini juga disebutkan dilarang untuk mendekatinya supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya perbuatan zina adalah seburuk-buruknya tindakan yang dilakukan oleh umat Muslim, yang secara harfiah seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Okey, ayat terakhir iaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Terjemahan ayat. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain yang mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Asbabun nuzul ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku tidak terpuji itu, Allah telah menurunkan 3 ayat ini. Kefahaman ayat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Diriwayatkan bahawa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai 2 macam takaran, yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar. Akan tetapi, jika ia menjual kepada orang lain, ia mempergunakan takaran yang kecil. Pengajaran ayat. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita bersikap jujur dan amanah di atas segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Sikap jujur dan amanah perlu menjadi darah daging kita di dalam apa sahaja urusan, sama ada dalam bermuamalah, jual beli, pinjam, meminjam, pajak dan gadai dan sebagainya. Hal ini kerana semua perbuatan kita akan dihisap dengan hisap yang seadil-adilnya. Peniaga yang tidak jujur sering menipu dalam timbangan atau spesifikasi sebenarnya mereka adalah manusia yang rugi andai terus mengamalkan sikap demikian. Sepatutnya di bulan Zulhijjah terdapat di hari raya Aidiladha dan ibadah korban yang kalian lakukan dapat menjadi bulan mendidik dan mengajar kalian erti keikhlasan dan memberi kerana keuntungan sebenar adalah apabila kita meraih habuan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, peniaga yang jujur itu bersama para nabi, siddiqin dan syuhada nanti di syurga. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.